Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat bertemu kembali dalam channel saya pada kali ini, dan saya doakan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kalau musim sekarang ni minta kita berlindung daripada penyakit COVID-19 ni, insya-Allah. Baik, sembang santai saya pada hari ini ialah yang berkaitan dengan soft solat. Soft solat, jarak solat kita tu yang kita buat di masjid ataupun di surau-surau. Jadi kalau kita nak tengok sekarang ni di Arab Saudi, mereka dah mula, orang kata dah mula untuk rapatkan saf dah. Dah mula untuk rapatkan saf. Saya dah nak hampir sebulan ke ataupun dah sebulan dah, kan. Jadi dalam keadaan orang kata masih lagi ada COVID-19, tapi Arab Saudi dah mula merapatkan saf dia. Jadi sekarang ni kita kat Malaysia pula ni. Kat Malaysia bila pula? Kita kena tanyalah kepada mereka yang berautoriti ataupun mereka yang memegang kuasa di Malaysia ni, bila pula nak merapatkan saf. Dan kita sekarang ni kita lihat bahawasanya penyakit ini ataupun wabak ini memang orang kata susah nak berhenti. Susah nak berhenti dan susah nak berakhir. Dan kalau kita dengar, kalau kita tengok di negara-negara luar, mereka ada dah negara yang mana mereka dah, orang kata seolah-olah mereka nak mengakhiri dah. Bukan nak mengakhiri, seolah-olah nak hidup bersama dah. Dan nak hidup bersama dengan penyakit COVID-19 ni. Sekarang kan dia kata nak habis dah. Orang kata nak endemik dah. Dulu pandemik, sekarang ni dah jadi endemik dah. Mana kata endemik ni kita hidup dengan penyakit tu lah. Tinggal lagi kita jaga dari segi kebersihan diri, jaga SOP dan seumpamanya. Jadi Malaysia ni bila lagi nak buat? Soalan lah tu. Bila lagi nak buat? Sebab tengok negara-negara lain dah buat dah. Ada yang orang kata mereka dah endemik dah penyakit ni. Kat Saudi semayang pun dah tak ada jarak lagi, dah rapat lagi. Dah rapat sudah. Jadi kita sekarang ni kita kena tanya. PPIM pun dah bersuara dalam live dia, Toki dan beberapa kawan lagi tu, dia menyuarakan bila lagi Malaysia dah nak rapat, semayang rapat. Bab satunya dalam masalah agama je, masalah semayang berjemaah sekarang ni yang kita tak boleh nak rapat. Cuba kita tengok di tempat lain, dalam bidang yang lain, sektor yang lain kan, ataupun urusan-urusan yang lain. Tengok naik kapal terbang. Naik kapal terbang ni mana ada jarak, kursi rapat-rapatnya. Satu. Tengok yang apa di apa yang heboh, yang hari tu yang heboh tu pasal mandi kolam tu, mandi di kolam kat stadium kan. Sama juga. Rapat-rapat tak ada jarak lagi kan. Ada bunyi kluster stadium hari tu. Ada bunyi kluster kolam renang apa kolam mandi gitu. Tak ada bunyi kan. Mana kata bila lagi sembahyang ni. Ni sebab pemimpin ni pemimpin lah. Saya fokus kepada pemimpin lah, sebab mereka yang boleh memberi arahan, mengeluarkan arahan. Kalau kita ada pemimpin yang mana orang kata acuh tak acuh bab solat ni, bab sembahyang ni, bab sunnah Nabi ni, bab apa yang berkaitan dengan hukum hakam agama ni, dia kena jawab kan nanti. Kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda urusan dunia yang lain kita boleh segerakan. Kenapa kita nak tangguhkan ataupun kita nak lewatkan urusan bab agama ni? Kita kena tanya. Kita kena fikir. Sampai bila? Nak tunggu sampai bila? Sebab benda-benda lain dah settle dah. Dah tak hirau dah, seolah-olah macam begitu. Dah tak ada apa lagi.
Tinggal lagi bab solat kita. Kenapa masih nak berjarak lagi? Di mall, supermarket apa semua dah seolah macam tak dihiraukan lagi lah. Begitu. Kenapa bab semayang, bab rapatkan saf ni kita masih lagi melambat-lambatkan? Saya yalah cukup terkilan lah. Kalau kita sebagai orang Islam, kita memandang remeh bab-bab solat begitu. Sedangkan benda lain kita boleh settle. Bab solat kita boleh nak settle. Tak ada pula keluar kenyataan daripada mana-mana pemimpin, mana-mana kuasa yang berautoriti kata memberikan sebab kenapa kita tak boleh lagi merapatkan saf. Ke dah ada, saya tak pastilah. Kalau dah ada boleh tinggalkan komen kat sini. Mungkin saya dah terlepas pandang ke, tak dengar berita ke. Tapi begitulah. Kenapa? Adakah takut, misal kata ada orang kata, alah, kalau jadi COVID pula takut timbul fitnah pula, fitnah kepada masjid, takut timbul jadi kluster masjid. Habis tu tempat lain buat dulu. Saya lah dah semayang, ada beberapa masjid dah. Ada yang kita dengar beberapa surau lah yang dah buat rapatkan saf. Mungkin tak dihebohkan lah. Saya sendiri secara peribadi dah semayang kat surau yang mana merapatkan saf. Ada kat tempat saya. Saya pun tak acap lah pergi. Cuma saya tanya orang kat situ, dia kata tak ada berlaku jangkitan pun. Tak ada berlaku jangkitan COVID ni, tak ada. Dah masuk 2 bulan dah. Aku rapatkan saf. So apa yang kita nak tunggu lagi? Kita takut apa sebenarnya? Kita takut pada penyakit ke ataupun kita takut pada benda lain? Terserah urusan pada Allah Ta'ala lah, senang. Nak berlaku ke, tak nak berlaku ke, itu kerja Allah Ta'ala belaka. Yang penting kita usahakan. Supaya benda ni terjaga, agama kita terjaga. Kita kembali kepada asal. Bila lagi? Begitu. Jadi itulah yang perlu kita fikir. Saya rasa video saya memang tak sampai kepada pihak atasan, tapi yang melihatnya kita sama-sama fikir bahawasanya sekarang ni seolah-olah pasal solat ni nampak ringan sangat, tak ada ambil berat. Gitu. Jadi kalaulah dia ambil berat, insya-Allah benda ni akan settle, benda ni akan boleh dapat diatasi. Tapi macam pandang ringan, pandang sebelah mata, begitu. Kata nak tiru yang sebelah sana kan, kita banyak ambil pendapat-pendapat daripada alim ulama di Saudi, di Mesir, Azhar dan seumpamanya. Tapi kenapa kita tak buat ni? Kenapa kita tak ikut yang dia orang punya ni? Dia orang dah buat dah rapatkan saf. Kalau nak ikut Arab Saudi, kalau ikut kena lagi banyak yang kena ni. Daripada macam-macam negara sampai ke Mekah tu. Rapatkan saf tu. Bukan negara Arab saja, negara yang bermacam-macam. Kalau nak kira bercampur manusia lah. Daripada segenap negara. Kalau nak kira. Tapi kita hanya Malaysia saja. Dan mungkin kita ada kawalan. Jadi kena fikirlah. Kita fikir. Mungkin berapa kita boleh buat cara berperingkat ke tempat ataupun negeri yang mana kurang jangkitan COVID, kurang ada sakit COVID tu, kita dah boleh buka dah boleh rapatkan saf dah. Ataupun dah satu tempat dalam kampung tu, dalam satu kampung, satu perumahan, taman kan, kita boleh tu dah bagi tahu je, ni tak ada apa, bersih, kes tak ada, rapatkan saf je. Boleh, sebab tak ada apa lagi. Tapi kalau jika berlaku kes apa, mungkin kita boleh rapatkan saf semula, jarakkan saf semula. Sekarang ni tak ada apa-apa tindakan pasal solat ni lah. Dan kita boleh lah, makna kata buat pemantauan dan seumpamanya. Jika ada kes, tak ada kes, okey, kembali pada asal. Bila lagi? Tak ada kes, kembali pada asal. Ada kes, jarakkan semula. Nak tunggu berapa lama lagi? Ni nak tunggu datang penyakit baru pula, Omicron datang lagi. Dan saya tahu, yang saya dengar tu, Omicron kalau ikut beberapa orang doktor, dia kata tak berbahaya sangat. Cuma kita digembar-geburkan saja. Ada bahayanya. Memang dia bermutasi. Tapi
Tak semua bahaya yang itu. Okey, itu saja untuk renungan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khair.